Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengangkat kedua tangan ketika melafaz takbiratul ihram. Tentu tak? Betul? Betul ke tak betul? Betul tak? Ha? Betul tak? An Abi Humaydi As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi. Rawal Bukhari. Daripada Abu Humaydi As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya separas kedua bahunya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dalil tentang sunat mengangkat kedua tangannya separas dengan bahunya, di hujung jarinya separas telinga semasa melafazkan takbiratul ihram. Sunat juga mengangkat kedua tangan ketika rokok dan ketika bangkit daripada rokok, dan juga ketika bangkit daripada tahiyat awal. Baik, di antara perkara yang sunat dalam semayang, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan macam tu, sunat, bukan wajib. Baik, kalau tak mau angkat tangan pun tak apa, masuk-masuk pegang terus Allahu Akbar, boleh, tak ada masalah. Tetapi sunat angkat tangan, sunat tu dipanggil sunat hayat. Ada sunat tu panggil sunat hayat, angkat tangan ni. Cuma kalau nak bagi dapat pahala, mestilah angkat tangan seperti mana yang diajar oleh Nabi. Kalau tidak, angkat saja. Kadang angkat itu Allahu Akbar, itu. Angkat gitu saja, tak dapat pahala, tak dapat sunat. Semayang sahlah sebab dia sunat. Angkat tangan berbetulan dengan bau. Ada, angkat tangan berbetulan dengan bau. Jari ni bau penting, angkat, bagi berasa, angkat. Cuma ada pendapat ulama mengatakan perempuan angkat begitu, tak buka ketiak. Gitu. Dan ada juga pendapat yang mengatakan laki-laki dengan perempuan sama. Ada, laki-laki dengan perempuan sama. Jadi maknanya angkat, buka ketiak lah macam tu. Angkat. Sama saja. Jadi angkat mesti gitu. Kalau angkat sikit itu saja, yang tu tak dapat pahala apa-apa. Ada. Satu. Angkat tangan dalam sembahyang ni ada 3 tempat. Pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, angkat tangan ketika nak rokok. Yang ketiga, angkat tangan ketika selepas daripada baca tahiyat awal. Bangkit daripada tahiyat awal, angkat tangan. Ada. Itu. 3 yang lain tak payah. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan ketika rokok, angkat tangan ketika bangkit daripada tahiyat awal. 3 tu saja, yang lain-lain tak ada. Ada ke yang lain daripada tu? Tak ada kan? Lain-lain tak ada. Tak ada. Kok saya terlupa sebut. Angkat tangan takbiratul ihram, angkat tangan ketika nak rokok, angkat tangan ketika bangkit daripada baca tahiyat awal. Yang lain-lain tak payah. Tak payah orang panggil. Itu sunat. Dia nama dia sunat hayat. Tu tak apalah. Ada siapa nak tanya hak ni, kok tak faham? Tak faham boleh angkat tangan tanya. Saya suka. Ya. Bangun daripada rokok, sami Allah liman hamidah. Itulah tinggal satu. Saya rasa tinggal satu. Ada. Pagi. 4. Bangkit takbiratul ihram ketika rokok, bangun daripada rokok, dan ketika bangkit daripada orang panggil tahiyat awal. 4 bukan 3, 4. Sebab tu saya nak tanya tadi. Terima kasih. Ada lagi nak tanya?
Yang itu. Jadi ingatlah angkat itu dulu. Jangan keliru pula. Letak tangan bawah cuping telinga begini, angkat tangan begini untuk takbiratul ihram. Sujud bukan macam tu. Sujud berbetulan dengan bau macam ni. Dia sama dengan bau macam ni. Faham? Takbiratul ihram atas bau. Bila ketika sujud, tangan sama dengan bau. Sama dengan bau. Itu. Masa letak tu. Letak. Kadang-kadang dia faham macam sujud. Dia buah telinga juga. Kan? Yang tu untuk takbiratul ihram. Untuk ketika turun rokok, bangkit daripada rokok dan bangkit daripada tahiyat awal. Angkat tangan. Semua sama saja angkat. Kalau bangkit sikit-sikit saja, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu tak dapat pahala. Betul tak buat. Duk mayang lama-lama pergi akhirat esok tengok dia ingat ada pahala tak ada pahala. Buat tak betul. Tak? Buat tak betul. Buat baik kemas. Tahu kalau kita betul-betul ni tahu. Kalau kita betul-betul angkat tu berasa ni. Tak dia berasa. Ni kalau kita takbir tak berasa apa. Kalau betul-betul semayang ni dia berasa. Sama juga ketika kita rokok. Rokok tak kaki belakang ni kena tegak. Ada. Kita akan berasa urat bawah lutut ni akan berasa. Tapi kita ni bila rokok lutut duduk lagu tu. Dia tak macam tu. Duduk macam tu. Aduh. Oleh kerana kita tak biasa duk buat lagu. Bila lama-lama dia nak betul dia jadi sakit lah urat. Urat apa begitu bawah lutut tu. Faham? Itu. Jadi betul kan. Ketika kita nak rokok, tangan pegang kepala lutut. Bukan paha. Pegang kepala lutut, ni kepala lutut cukup macam tu. Tutup kepala lutut tu. Tekan kepala lutut. Ada kata pegang begitu. Tapi tutup kepala lutut tu, tekan kepala lutut tu. Faham? Nah itu. Yang tu rokok. Yang kita belajar ni, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu sunat juga. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah thumma wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra, rawahu Muslim. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahawa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika baginda memulakan semayang sambil bertakbir dengan takbiratul ihram, kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Baik. Takbir Allahu akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tak begitu. Jadi kitab fiqh sebut letak tangan ni sama-sama Allahu akbar. Ada sama. Maknanya bila tangan kita selesai, takbir pun selesai. Allahu akbar. Macam tu. Yang tu yang elok lah, yang sunat. Kalau nak buat Allahu akbar, itu. Kalau siap tak sama pun tengah dia Allahu akbar, tak sama. Ataupun orang panggil tangan tak sampai lagi, akbar buat habis dah. Yang paling cantik Allahu akbar. Nada. Itu. Pegang tangan kanan, pegang tangan kiri. Tangan kanan pegang tangan kiri. Tu dia. Pegang tangan kiri, tangan kanan. Tangan pula letak atas pada pusat bawah dada. Bukan atas pusat, atas pada pusat. Yang ni pun berbagai pendapat ulama, tapi kita guna hak kita duk pegang ulama-ulama Syafi'iyah, kita katalah atas pada pusat bawah dada. Ada mazhab bawah pusat. Depa semayang pegang bawah pusat. Ada mazhab atas dada. Yang tuan-tuan terkejut tengok ada orang kawan-kawan kita semayang pegang macam tu. Dia atas dada. Ada mazhab tak ada, kian terus, lepas terus. Tu Maliki nama dia. Dia lepas terus. Kalau kita pergi ke Mekah, kita jumpa sembahyang lagu tu.
Perempuan tak tahu lah, tak nampak. Mungkin nampak kan. Dia pun pakai tudung pendek, nampak lah. Allahu Akbar, dia lepas terus, dia tak kiam. Ada 4. Pun ada kata yang lepas tu orang berpegang pada mazhab Maliki, dan anak-anak murid dia tengok waktu tu imam dia takbir Allahu Akbar, dia tak pegang tangan begitu. Jadi orang pun pakai ikut dia. Padahal masa tu dia sakit tangan, tak boleh kiam. Oleh kerana imam mazhab dia masa tu semayang, dia lepas begitu, nak murid ikut terus sampai kelar. Ada. Itu. Jadi kitanya atas pada pusat, bawah dada pegang pergelangan tangan. Pegang pergelangan tangan. Biasa-biasa tengok ada orang semayang macam tu. Dia sengit kiri. Ada kan? Saya tengok dia sengit kiri. Ada yang pegang tu. Yang betulnya gini. Ada yang sengit. Sengit ni dia ada pendapat juga. Dia suruh sengit kiri. Itu pendapat Imam Ghazali. Setengah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, dia sengit ke kiri. Dah pegang macam tu. Sebab hati kita belah kiri. Jadi oleh kerana hati lalai, dia pegang hati supaya jangan lalai. Jenis lalai pegang pun lalai juga. Ada. Sebab tu ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, dia sengit gitu. Ada. Dia sengit itu. Ini hati belah kiri. Bukan buat saja-saja. Sebab tu kalau buat apa pun, kalau mengaji tak apa. Pasal apa bila meratib? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasal apa nak kena goyang kepala? Agak-agak pasal apa? Hak lain tak? Subhanallah, alhamdulillah, ada. Itu alhamdulillah. Bila tahlil saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Siapa agak-agak? Nak kena goyang. Ada goyang tu. Lagi angin. Yang ada satu kepala. Jadi ada juga ulama tasawuf, ni tasawuf lah, ulama tasawuf. Dia yang cara betulnya begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hak tu hak ulama tasawuf saja. Tekan hati kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tekan ni hati kiri. Ni dia pun tak mengaji, nak tekan beratur. Itu. Ada. Dia ulama-ulama tasawuf ni dia tekan hati kiri lah. Sebab memang hati kita duduk belah kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu perbuatan lah di sana. Yang pentingnya kita berzikir macam mana pun tak apa. Nada. Cuma bila kita belajar kita tahu. Nada. Kita tahu. Sebab apa? Orang semayang dia sengit tangan segini. Dia sengit begini. Ini orang-orang sufi, orang tasawuf. Kenapa hati dia belah kiri, dia pegang hati. Tapi kadang nampak huduh orang no. Jadi gitu. Ada nampak huduh. Itu tak apalah, kita tak salahkan dia lah bila dia belajar. Tapi yang disuruhnya kita lah bawah pusat atas dada. Pegang macam tu. Dulu dia ajak macam tu dua tak? Dua dia pegang itu. Yang ni ada orang-orang dulu buat, tapi saya pun tak jumpa dalam kitab-kitab pasal apa pegang dua atas ni dulu kan. Bisa dengar lah, tapi dalam kitab saya tak jumpa lah suruh pegang gitu. Yang dalam kitabnya dia sebut pegang pergelangan tangan kiri. Ada pegang pergelangan tangan kiri, pergelangan tangan, bukan pegang kat lengan. Adanya ni Allah Akbar. Ni demam. Ada bukannya tu. Ada tu. Tepuk penyegan, penyegan kan tu kan. Ada pegang tu. Allahu Akbar. Itu. Tapi anak-anak kita tu, saya tengok budak-budak pun ada dia takbir tiram gitu. Jangan ajak tu. Kita kena tengok. Esok dia lekat tabiat tu dia dila pun Allahu Akbar. Pegang gitu. Ada orang yang tabiat daripada muda sampai ketua. Dia pegang gitu. Sebab semayang ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita tak perbetul dia, kita tak sedar benda kita buat tu salah. Kadang-kadang ustaz, mungkin saya sendiri berkata, sebab kita terbiasa begitu. Macam kaki kan, kaki. Kaki ni bagi perempuan, dia kena rapat. Rapat agak selesa, jangan rapat sangat sampai terbalik. Tak ada, rapat selesa. Aduh, rapat kan sampai nak terbalik.
Itu. Bagi laki-laki dia kena renggang. Bukan kangkang, renggang. Tapi dia kangkang. Begitu. Itu. Dia suruh renggang kadas jengkal. Ada. Renggang kadas jengkal. Ada. Jengkal. Maksudnya macam tu je lah. Kadang-kadang kita teralik tu. Kita teralik, kita terapat. Biasa orang kata ustaz, kaki ustaz tu rapat sangat. Tu ya. Itu kawan-kawan lah tegur rapat sangat. Itu semua. Bukan kita tak tahu, kita kena renggang. Renggang. Orang lelaki renggang. Kadang-kadang kita terapat. Tak cukup pun. Sejengkal elok. Itu. Semayang ni tahu, kalau kita ikut dia cantik. Rupa semayang tu cantik. Yalah kalau perempuan suruh rapat, laki-laki renggang, sesuai lah. Cuba kalau laki-laki perempuan semayang duk renggang tu. Itu. Dia ni apa dia? Pemain gusti ya. Tak sesuai. Itu. Sama juga sujud. Sujud laki-laki buka ketiak. Ketiak tu kena buka laki-laki sujud. Jangan macam tu. Itu. Buka ketiak. Buka ketiak pun tengoklah. Kawan sebelah tu bagi siku hang tu apa semua. Tapi kalau buka lah sikit. Tak. Dari kalau kita main sunat seorang ke apa semua, ketiak tu buka. Tangan sama dengan bau. Tangan sama dengan ketiak buka. Bagi perempuan tutup. Tak? Tutup. Tu orang tanya pasal apa orang perempuan tutup, orang lelaki buka. Tu saya tanya, buat sudah. Dia betul pasal ketiak orang lelaki wangi ikut dia buka. Itu saja orang cerita. Ada apa semua. Tapi sesuai. Nampak tak? Sesuai. Sama duduk sujud. Kaki orang perempuan ni rapat. Lelaki renggang. Renggang jangan kangkang. Kadang-kadang itu tengok sampai satu hasta dia punya kangkang kaki. Tak lawa lah. Nah, kalau ikut hukum fiqh ni dia lawa dengan sah dia sama. Kita bayangkan siang. Kalau semua di masjid begitu. Sama. Sah sama aja. Itu. Elok. Katakan kita mengaji, kita jumpa satu pendapat mengatakan begitu. Dia semayang begitu. Ada. Kita belajar. Memang ada begitu. Kita belajar. Kebanyakan di masjid kita semua pegang begini. Tiba-tiba kita begitu. Jadi huduh lah. Tak apalah kita pun ikut orang sama. Orang panggil pegang. Mazhab ni tahu. Dia kena saling hormat menghormati. Benda-benda ni. Baru dia tak bergaduh. Boleh elok. Contohnya kalau kita pergi Saudi. Banyak kita ikut Saudi. Mereka tak baca kunut, kita tak baca. Sebab kita pun tahu tak ada masalah apa. Mereka tak ada duduk tawaruk, tak ada kan. Tak duduk tahiyat akhir tu. Semua duduk macam tahiyat awal. Kita pun duduk macam tu. Ada. Kalau kita pergi duduk macam kita pula pakai duduk tak riba orang, kita pula jadi huduh nampak apa semua. Kali-kali kita begitu apa semua. Dia ra'i ni bagus. Macam kunut. Kita tadi kunut lah. Bila kita pergi tempat yang baca kunut, kita baca. Ada. Kita baca. Walaupun kita belajar kunut subuh tu tak ada. Ada. Sebab tuan-tuan sekalian, setengah pendapat mengatakan kunut subuh ada. Setengah pendapat mengatakan kunut subuh itu tak ada. Ada. Kunut subuh tak ada. Jadi kita mudah kita baca kunut subuh tu. Ada. Pasal apa yang baca kunut subuh? Kunut subuh itu kunut nazilah nama dia. Hari ni kalau kita baca kunut subuh pun sama ada kunut subuh tu sunat ke ataupun tunggu kunut nazilah pun nak baca. Memang patut baca pun zaman sekarang. Macam-macam malapetaka yang sedang umat Islam hadapi. Sedang negara-negara Islam hadapi. Kita baca. Tak ada masalah. Tahlil sama. Kalau pendapat kita kata tak ada tahlil ni, tak payah buat lah. Tak usah baca lah. Tapi kalau orang buat tahlil, kita baca pi lah awaknya. Cuma soalnya buat tahlil ni, tuan-tuan sekalian, sampai atau tak sampai pada orang mati, yang tu khilaf. Setengah ulama kata sampai. Sebab Nabi SAW lalu di atas kubur orang mati, Nabi nampak orang dalam kubur tu sedang diazab. Kan? Nabi ni dia ada mukjizat. Nabi nampak orang dalam kubur tu sedang diazab. Nabi suruh sahabat pergi repot dahan kayu, pergi pacak kat itu. Sahabat pun kepak dahan kayu pacak. Dulu kubur tak ada batu nisan. Nabi je tahu kubur. Ada. Sahabat pun Nabi suruh pacak, dia tak banyak cakap, dia pun pacak lah kat situ. Pacak. Dia tanya pasal apa Rasulullah suruh buat. Pergi depan Rasulullah tanya, kamu tahu tak pasal apa aku suruh cucuk dahan kayu tadi?
Sahabat kata, saya tak tahu Rasulullah buat, saya buat lah. Rasulullah kata, dalam tadi satu kubur Rasulullah. Orang dalam kubur tu sedang diazab. 2 kubur ada kat situ. Satu diazab pasal apa dia ni? Dia suka pelaga orang. Jenis talam 2 muka. Pergi cakap belah sana lagu ni, cakap belah sini lagu ni. Lama-lama jadi gaduh. Dia suka kisah pelaga orang, bagi orang jadi gaduh. Dia kena azab teruk. Ada orang yang cara lagu tu. Setan satu hari. Setan ni dia tak suka tengok laki bini ni baik. Tak suka. Mereka ni baik sangat. Baik sangat. Sayang menyayang lah. Baik sungguh. Lepas tu setan ni fikir macam mana nak bagi 2 laki bini ni bercerai. Setan ni berlakon sebagai orang tua. Pakai jubah, pakai serban janggut panjang. Dia kan boleh menjelma. Pergi jumpa bini dia. Bini ni duk angat Tok Syekh alim mana main jumpa dia. Rupanya syaitan. Dia pergi, dia kata, kamu nak tak bagi suami kamu sayang pada kamu? Bini mana tak mak, memang dia nak suruh. Orang perempuan pula tak mak dah sayang, nak suruh sayang lagi. Tu kena tak ada kerja apa tanya, abang sayang tak kat saya? Pada sayang tak, kadang lelaki pun meluat. Abang luar dah tanya sayang tak sayang. Yang semua. Gitu. Abang panggil. Jadi syaitan ni pergi tanya dia, kamu nak tak bagi suami kamu sayang pada kamu? Mau lah dia kata. Kalau mau, hang ambil janggut dia. 2-3 lai buat main kat aku nak jampi. Kata syaitan. Lepas pada tu kata bini dia, macam mana nak cabut janggut suami saya? Tentu dia marah. Cabut janggut kan lebay kalau lelaki ni pun ada janggut. Dia kata, syaitan kata, tak apa hang ambil pisau, kerat 2-3. Dulu kan dia gunting, kerat 2-3 lai sudah main kat aku. Lepas tu nak ambil macam mana dia? Tunggu dia tidur, hang kerat lah. Ada. Si bini ni betul lah nak bagi lelaki dia. Dia tunggu lelaki dia tidur, nak kerat janggut. Tapi syaitan pula pergi jumpa lelaki, pergi habaq lain pula. Dia kata kat lelaki dia, hang ingat bini hang sayang kat hang tak? Sayang tak? Dia kata, bini hang tu cari peluang je nak sembelih hang. Hang tidur tu kena berhati-hati. Kut bini hang sembelih hang. Lamanya si suami ni tak percaya. Satu hari dia cuba buat tidur. Si bini duk tengok laki bila nak tidur. Dia cerita dia. Bila laki buat tidur, bini dia ingat tidur sungguh, dia ambil pisau di dapur nak pergi kerat janggut. Janggut kan dekat dengan tengkok. Ada. Kerat janggut. Kata dengan laki dia, betul sungguh dah. Orang tua tu mehabak. Kata, hang ni memang tunggu masa nak sembelih aku je. Bini kata, tak, memang nak sembelih aku semua. Cerai. Tu nama dia, nama mah dalam bahasa Arab. Pelaga orang bagi orang pelik. Faham? Tu contohlah. Lain-lain pun pergi habak lagu Nuh, agak lagu ni pelik. Dalam bahasa tu. Diazab dalam kubur. Yang satu lagi kubur, kata Nabi, orang laki-laki, dia kena azab kubur pasal kencing. Pasal kencing. Kencing je, pasal kencing je. Tu ramai orang laki-laki masuk neraka pasal kencing. Sebab kencing orang laki-laki, kencing orang perempuan tak sama. Orang laki-laki dia tak sejak. Dia ambil wuduk lama dah, apa main mandi apa semua, bila rokok dia keluar. Dia sembahyang terus ya. Gitu. Kadang kencing pun bukan basuh. Kadang balik umrah, kadang tu balik haji. Turun di airport tu, berserbu pergi bilik ayak. Pergi kangkang biri tang tu, pok haji meneru. Kok lah nak masuk jamban, betul-betul nak pakai ramai. Dia boleh nak kencing diri ni, bukanlah tak boleh, bukanlah sampai haram apa semua. Tapi masuklah dalam. Ni ada, yang pergi tempat tu apa? Tak basuh pula tu. Pakai jentik ya. Tu jentik. Dia berapa semua. Dia bukan tu, dia kena seksa dalam neraka, dalam kubur tu kena seksa. Satu pasal pelaga orang tadi. Yang kedua pasal tak jaga kencing.
Sebab kencing ni, bila kencing, baik laki-laki perempuan, wajib basuh. Wajib basuh. Saya kira teman, sebab badan kita ni tak boleh lomok najis, tak boleh. Haram. Tahu, saja-saja nak lomok najis tak boleh. Haram. Ada kata dah, bukan apa lagi saya dah, tak boleh kena najis badan kita. Dia kena bersih sentiasa. So anak semayang, tak apa, tak kisah semayang, tak kisah pakai selamat lain, sampai dia tak boleh najis. Sebab tu dulu-dulu ada satu ilmu kebai tu. Kita bisa dengar tak? Orang tu dah sebut kepala tik tu. Silap kepala tik hang. Ada orang dah sebut, kotak lah sikit sebut benda-benda gini kan, tapi tak apa lah sebut contoh. Sebab orang dulu ada ilmu kebai, dia tenyih tik tubuh dia. Nak pergi kebai, tik yang mula tenyih tu, kepala tik itu pakai kelar dah sebut. Dan semua. Dia tenyih najis kat tubuh dia. Ada. Tubuh kita tak boleh kena najis. Sebab tu kita kena basuh. Sebab tu saya nak sebutnya dua kubur ni diazab. Sebab tu Nabi suruh cucuk dahan kayu. So lah kata, kamu tahu tak pasal cucuk dahan kayu ni? Selagi mana kayu ni duk segar, hijau elok, kayu ni berzikir, akan ringan azab dalam kubur. Dua kubur ni. Ulama-ulama kita dengar hadis ni, dia kata kalau kayu berzikir pun sampai, orang dengan kayu ni mana tinggi? Tentulah orang lebih tinggi daripada kayu. Maknanya kalau orang berzikir sampai. Lepas kita buat tahlil. Ni ada. Tengah kata mati ni habis dah. Kecuali 3 perkara. Nabi sebut sedekah jariah kalau dia dah buat. Ada. Sedekah jariah tu wakaf lah. Sebab tu kita kena buat wakaf-wakaf ni. Sedekah ada 2. Kalau kita bagi nasi lemak sebukuh tak panggil sedekah jariah kan, tu sedekah je lah. Nah tu sedekah jariah kan nasi lemak, kari pak, mi goreng ya. Tu sedekah makan habis ya. Jariah ni makna sedekah yang lepas pada mati dia ada lagi. Orang tua lu wakaf tanah kubur, wakaf masjid, wakaf lagi mana dia ada, dia mengalir. Jari ni mengalir. Yang keduanya ilmu yang bagi manfaat. Yang memang ilmu bagi manfaat. Kita mati nak buat, kita beramal ilmu, kita dapat pahala. Pengarang kitab yang karang kitab ratus-ratus tahun, dia dah mati dah. Orang panggil orang baca kitab dia mengalir lagi pahala dia. Dah ada, ni pahala dia. Kita ajar orang, sebab tu sudah abad dulu. Kita ni kalau reti ajar tajwid, ajar Quran, rendah-rendah pun ajak. Jangan tunggu pandai. Dah ada. Cuma jangan ajak benda yang kita tak reti. Sudah. Kita tahu orang tua dulu tak saya ni sakat mengkadang reti ajak orang nak mengaji. Jangan kata saya ni tak layak jadi ustaz. Dia lagu tu. Orang lagu tu. Kadang-kadang budak balik Mesir pun lagu tu. Saya ni tak layak. Padahal tergeram. Masa nak pergi Mesir kutip zakat merata. Balik malah mengajak. So dia meluat tu ramai lagu tu. Nak pergi Mesir, nak pergi jodoh, hantar surat sana, hantar kat korporat ni, hantar kat korporat ni, minta tajaan. Nak pergi belajar ilmu agama. Balik di sini suruh mengajak. Tak layak. Bang terbuka sekali pun tahu. Tak layak. Ada saya duk marah. Kadang-kadang jumpa kita lari. Nak jumpa ustaz, tolong ustaz umum kat masjid, kat surau. Macam nak pergi sambung belajar di Mesir, pejabat di Madinah. Madinah tak apalah, banyak saja. Kadang semua belajar di Jordan, semua belajar di mana apa semua. Orang pun bagilah zakat atas nama fi sabilillah gitu gini. Balik tak mau mengajar. Kau duduk macam orang lain je. Itu satu masalah bagi. Baik, bila kita mati, ilmu yang beri manfaat. Ajaklah apa-apa. Orang tua-tua reti jawi, ajak. Manfaat tu. Kita reti ajak Quran sikit-sikit, ajak. Ni ada kata tak layak, aku tak pandai. Jangan ajak benda kita tak reti sesak orang. Kita ajak sakat mana kita reti. Ilmu ni pula orang tanya Sayyidina Ali boleh jawab. Apa kelebihan ilmu dengan harta? Banyak sebenarnya jawab. Dia jawab kelebihan ilmu dengan harta ni. Antaranya ilmu dengan harta. Harta bila bagi ke orang makin habis. Ilmu bila bagi ke orang makin bertambah. Ilmu makin ajar orang makin bertambah. Makin ajar orang makin bertambah. Itu. Harta bila makin pakai makin bagi habis. Dia akan habis. Harta makin bertambah. Banyak lagi apa belah beza ilmu dengan harta. Sebab tu lepas orang panggil ilmu
Dengan harta, bila kita ada harta, Sayyidina Ali kata, kamu kena jaga dia. Tapi kalau ada ilmu, kalau ada ilmu, dia jaga kamu. Harta, bila kita ada harta, kita kena jaga harta. Tak jaga hilang. Ilmu, bila ada, ilmu jaga kita. Pada ilmu jaga kita. Itu dua. Banyak sekali jawab dan tu orang panggil Sayyidina Ali ni pintu ilmu. Bila sebut berpuluh-puluh beza ilmu dengan harta. Dulu saya ingat banyak, Allah lama tak ulang ingat dua. Ilmu bila makin bagi makin bertambah. Harta bila bagi makin kurang. Ilmu bila kita ada ilmu dia jaga kita. Harta bila ada harta kita kena jaga dia. Itu. Sayyidina Ali dia jawab, perlu cuba cari kata-kata Sayyidina Ali. Kelebihan ilmu harta. Dan bahkan lepas daripada mati pun ilmu ni bekalan kita lepas pada mati. Betul tuan-tuan sekalian, Tok Guru Pondok tengok, ya Allah, Tok Guru saya dulu sudah sampai taat saya ni ngajak sehari sekali pun saya rasa tak larat. Alhamdulillah saya hari-hari mengajak lah. Rumah saya hari-hari apa semua, sekali hari Ahad kot. Aku dulu tak mengajak. Tok Guru dulu, Tok Guru kami dulu sampai mati mengajak. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isya, berpuluh kitab sehari mengajak. Kaya dia bapa pada mati. Anak murid, tuan-tuan pergilah ke mana pun, jumpalah di mana pun anak murid terjemah Zuhdi Pondok Lanai. Anak murid dia saja dalam negara ni. Bayangkan mati kaya-rayanya, dia mengajak dapat pahala apa semua. Itu 3 ni saja. Baik, ada pendapat kata nak sebut tahlil tadi, dia kata tak ada lah 3 ni betul tak sampai lah. Jadi baca apilah. Tuan-tuan sekalian, saya suka buat tahlil ni kerana dia jadi macam wirid tau. Sebab apa yang kita baca keluar Allah. Apa tambah pula kita ni pula tak banyak wirid-wirid dah. Kita baca apa 3 kul, ayat kursi. Apa dia lagi? Hujung surah Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fis. Hujung surah Baqarah ni tuan-tuan sepatut kita kena baca hari-hari. Lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yasikum billah fa yaghfir liman yasha wa yazlimu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul ma unzila ilaihi min rabbi. Sampai habis ni disuruh baca hari-hari. Itu jadi wirid kita. Tapi kalau ada tahlil-tahlil memang kita baca lah, tak kira lah sampai tak sampai pun. Tapi kalau anak memang sampai lah. Anak yang buat kebajikan, dalam hukum fiqh sebut, anak bila buat jahat tak sampai kat mak bapak. Tak sampai kat mak bapak. Sebab dengan syarat mak bapak didik dia. Anak bila buat baik sampai. Tengok pemurahnya Allah Ta'ala. Kecuali ada juga sebut, ada ibu bapa dia azab sebab anak dia meratak dengan kematian dia. Dia kena azab. Meratak ni makna menjerit, meraung. Tuan-tuan, jangan mayat tersiksa betul. Teriak tak apa. Nabi teriak. Jangan tak boleh teriak. Itu masalah orang tuan-tuan. Jangan teriak. Jangan bagi keluar air mata walaupun setitik. Oh, macam mana Nabi pun meleleh air mata. Hak tak pandai sedih ni tongkai kayu. Kalau manusia dia sedih. Teriak tak apa. Yang tak boleh meraung. Tak boleh. Meraung. Atau meratak. Meratak ni macam mana? Meratak ni dia cerita. Lepas. Dia perihai. Orang Melayu panggil perihai. Lepas pada matilah dia lah dah bawa aku pergi klinik. Tidak. Lepas ni siapa lah nak bawa aku. Itu meratak nama dia. Haram. Ada. Itu meratak. Dia lah dah bagi duit kat aku bulan-bulan. Dia tak ada dah. Siapa nak bagi duit kat aku lepas pada ni. Itu nama meratak. Siapa lah tengok aku. Itu tak boleh. Haram dan dosa besar. Mayat tu disiksa. Sehingga bila malaikat disiksa orang mati pasal orang meratak dia, anak-anak dia meratak dia. Dia kata, wahai malaikat, kenapa siksa saya? Kalaulah anak-anak saya tahu saya ni disiksa dengan sebab anak-anak saya meratak, nanti mereka tak meratak.
Malaikat kata, kenapa kamu tak ajak waktu kamu hidup dulu? Salah dia pasal dia tak ajak. Ada? Teriak tak apa, meratak haram, dosa besar tak boleh. Tuan, kadang-kadang tau, kadang-kadang orang dengar lagu rock atas nama rock. Ada orang mengaji, orang dengar lagu atas nama nasyid, tapi nasyid itu meratak. Kawan dia mati, satu kumpulan nasyid, kawan dia mati, lalu digubahkan lagu untuk kawan tu. Haram tu, Imam Ghazali kata haram. Kita pula atas nama nasyid. Saya tak sedap suara saya, tidak saya nak menyanyi dah lah. Ada orang duk menyanyi lagu kau bagaikan kehilangan, kamu suka dicari ganti lah apa semua, baru kau pergi je apa semua, kami tak. Itu satu benda meratak dalam bentuk lagu. Bisa dengar lagu-lagu nasyid gitu atas nama nasyid pula tu, pada haram. Itu masalah kalau menasyid buat kerja agama tapi tak mengaji langsung, haram. Sudah sekalian. Bila kawan mati, gubahkan lagu untuk kawan, lepas tu cerita pula perihal kami ni tu bila apa suka je entahlah sahabat sejati, sahabat setia untuk suka. Orang pun duk syok dengar lagu tu, syok dengar lagu tu, meratak dengan kematian kawan dia. Tak boleh. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita pula bubuh atas nama nasyid pula. Dia dengar lagu rock. Nah tak? Faham? Nah itu. Cerita bab semayang tu pitang tu nak bab apa dia tu. Pagi. Tak apalah kan? Nah itu. Nak cerita tadi takbiratul ihram tadi patah balik. Tak, angkat tangan tu jangan lupa. Angkat tangan, berbetulan dengan bau. Terpulang sama ada laki perempuan dia nak buka begitu ke atau tak buka. Tak salah. Kalau perempuan pun begitu juga. Gak payahlah dak buat gitu kan. Dia buka tak salah. Laki-laki perempuan sama, boleh. Tapi kalau ada kita belajar nak buat begitu pun untuk perempuan, boleh juga. Cuma sujud saja. Sujud berbeza. Berdiri berbeza. Kaki rapat dengan orang panggil sujud rapat semua. Dia jadi sebut perempuan. Itu. Dan orang laki-laki waktu dia sujud kan, perut dia ni atas. Perut dia atas, tak kena paha. Orang perempuan dia sujud, dia turun gitu sikit. Dia kecut sikit. Orang lelaki dia gitu. Dan sujud pula orang lelaki dia kena jengoi sikit. Tahu jengoi? Tahu jengoi. Tahu kau orang dia ke depan sikit sujud dia, pun nampak elok. Ni gitu je, ke depan sikit. Okey. Perut tu angkat. Tapi kalau perut borai kenalah juga kot. Ada. Panggil tu cerita. Sujud. Rokok sama, rokok sekira-kira kalau letak sekeping papan, belakang tu sama, papan tu dia boleh duduk atas belakang sekeping. Kira-kira begitu, boleh duduk sekeping begitu. Kira-kira sama. Panggil. Maknanya bukan letak papan, sekali letak papan. Papan tak gelosok pergi depan, tak gelosok belakang. Dan muka tengok tempat sujud, baru dia sama. Jangan tengok kaki. Tengok kaki tak kosong. Masa tu lupa kaki pula dah. Dia tengok kaki. Dia tengok kaki kawan belah ni siapa dia tu, berbulu-bulu macam kenal. Tengok tempat sujud. Kerana bila kita tengok tempat lain, dia mengganggu. Ada mengganggu. Itu. Baik. Ketiganya memandang ke tempat sujud. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim, rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa setengah orang mengangkat pandangan mereka ke langit semasa mereka berada dalam sembahyang. Hadis sahih. Memandang ke atas atau menoleh ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang adalah dilarang. Karena perbuatan demikian bertentangan dengan dasar khusyuk yang menjadi roh sembahyang.
Dia kata semayang tengok tempat sujud. Semayang tengok tempat sujud. Kalau tengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tak batal. Selagi mana tak pusing dada. Pusing dada pun batal. Kalau pusing muka ke sini, tengok sini, tengok sana, tak batal. Tetapi makruh. Sunat bila dia semayang, dia tengok tempat sujud. Kecuali satu saja, bila dia semayang tak payah tengok tempat sujud. Semayang apa? Semayang? Ketika kita semayang di dalam Masjidil Haram, depan Kaabah, dia suruh tengok Kaabah. Faham? Itu saja. Bila kita semayang dalam Masjidil Haram, kan Kaabah duduk depan, tengok Kaabah. Ni ada, tengok Kaabah. Itu tak apa. Yang keduanya, yang tak payah pandang tempat sujud, satu lagi, apa dia? Kena buat periksa sama. Betul. Satu lagi apa dia? Macam mana? Tak dengar. Satu, ketika kita semayang dalam Masjid Haram, tengok Kaabah. Tak apa, tak tengok tempat sujud pun tak apa. Yang kedua, ketika baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jari yang kan? Tengok jari itu sampai salam. At-tahiyatul mubarakatuh salawat, tengok lagi apa dia tempat sujud. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila jari yang kat asyhadu an la ilaha illallah, tengok jari tu. Tengok jari tu. Sampai bagi salam. Ataupun sampai bangun daripada tahiyat. Tak ingat saya biasa sebut dah dulu kan. Kalau kita ikut imam. Kalau kita ikut imam. Saya rasa saya sebut dah, kalau sebut pun tak apa ulang sekali lagi. Kita masuk rakaat yang kedua. Imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Faham tak? Itu. Kita baca tahiyat awal. Panggil. Jadi, oleh kerana tahiyat awal pendek pada tahiyat akhir. Tahiyat awal pendek pada tahiyat akhir. Itu. Maka, kita sudah dulu. Tok Imam tak sudah lagi baca, tak bagi salam lagi. Kita sudah dulu. Kebanyakan kita dia diam tau. Diam. Dalam semayang tak boleh diam. Faham tak? Semayang tak boleh diam. Kalau yang betul sekali jangan diam. Contohnya kalau kita semayang fardu. Kita semayang fardu, Tok Imam baca iftitah, kita baca iftitah. Tok Imam baca surah, kita dengar Tok Imam baca. Kita diam. Diam tu bukan diam saja, kita dengar Tok Imam baca. Pada Saji Tok Imam habis baca Fatihah, kita pula baca Fatihah. Pada baca Fatihah. Gitu juga masa kita nak turun rokok. Pasal apa? Allahu Akbar. Nak bangkit daripada sujud, Allahu Akbar. Pasal apa tak? Allahu Akbar. Pasal kalau kita nak turun rokok, Allahu Akbar, nampak tak kosong? Kosong. Sebab itu ulama kata sunat kita panjangkan, jangan bagi kosong, jangan bagi diam. Faham tak? Itu. Bila kita tak bangkit lagi, Allahu Akbar, boleh, tapi sekejap lagi kita bangun kosong, jangan. Sebab tu ulama suruh panjangkan, Allahu Akbar. Soalnya sekarang Tok Imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Faham tak? Kita nak bangun tak boleh lagi, Tok Imam tak bagi salam. Tok Imam belum bagi salam. Apa yang kita nak buat masa tu? Sebab tu ulama kata baca tahiyat sampai habis. Faham? Tahiyat akhir tu baca sampai habis. Walaupun kita baca tahiyat awal, baca tahiyat akhir sampai habis. Tahiyat awal tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tak apa. Ya masalah. Nak baca takut tak boleh. Apa selawat?
Daripada selawat ada dua. Satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi selawat panjang, selawat Ibrahimiyah, yang itu nama dia. Selawat apa pun tuan-tuan sekalian, yang paling afdal selawat Ibrahimiyah. Paling afdal. Itu paling afdal. Sebab tu kalau nak pergi haji kan, kita buat haji, buat umrah kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dalam perjalanan tu kita buat umrah apa semua diselangi dengan selawat. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Saya pernah kata itulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Habis tu imam tak habis lagi. Baca lagi doa-doa apa, tak apa. Walaupun kita baca tahiyat awal. Supaya dalam sembahyang kita tak kosong. Faham tak? Sama juga kita baca takhir, tu imam baca takhir. Tu imam kita sudah ada tu imam tak sudah lagi. Baca doa. Karena disunatkan kita baca doa lepas tahiyat. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Okey, itu. Allahumma ighfir lima qaddamtu. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa aku buat dulu-dulu. Bayang, dulu-dulu. Wa ma akhartu, ampunkan dosa aku buat la ni buat dosa juga. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu. Ya Allah, ampun dosa aku buat melampau-lampau. Tak heran kau orang, semua orang nampak buat. Wa ma asrartu. Ya Allah, aku minta ampun dosa aku buat sengat-sengat. Ini aku seorang je tahu, bini aku pun tak tahu, laki aku pun tak tahu. Wa ma asrartu. Sudah, wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa yang kau tahu tentang diri aku. Anta muakhiru wa anta engkau lah yang awalu wal akhir. Engkau yang awal, engkau yang akhir. Engkau tahu tentang diri aku. Cukup baik baca yang tu selepas tahiyat. Jadi jangan duduk diam. Jangan duduk diam. Banyaknya duduk diam kan. Diam. Di tahiyat awal ni nak baca tahiyat akhir tak boleh. Tak apa. Kecuali kalau kita semayang memang baca tahiyat awal. Janganlah pergi baca hak tahiyat akhir. Sunni kita ikut imam. Imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Imam sudah dah, imam tak sudah lagi, kita sudah dah baca. Sampai dia bagi salam, kita bangun. Tak apa. Jangan duduklah semayang, jangan melengung. Tahu tak? Melengung tak tahu kau duduk. Tak boleh. Semayang ni dia lepas satu persatu buat. Kalau ikut jalan semayang, mana kita berhenti? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Habis yang tu bismillahirrahmanirrahim, baca. Habis yang tu kita baca surah. Cuba kita tengok kita main doa tu orang. Mana dia berhenti? Habis tu Allahu Akbar rukuk. Sambung pula subhanallahil azim wa hamdi. Allahu Akbar. Sambung pula Allahu Akbar. Tak berhenti sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mulut kita ni sentiasa membaca. Faham? Sebab itu pada hujung hadis ini dinyatakan bahawa memandang ke atas atau menoleh ke kanan ke kiri dalam semayang adalah dilarang kerana perbuatan demikian bertentangan dasar khusyuk yang menjadi roh semayang. Sebab itu pada hujung hadis ini ada dinyatakan bahawa baginda menegur dengan sekeras-kerasnya perbuatan merosakkan khusyuk itu. Dalam hadis yang lain diterangkan bahawa cara sebaik-baik hendaklah memandang kepada tempat sujud. Hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa memandang ke tempat sujud dalam semayang adalah dituntut oleh syarak dan hukumnya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqh ialah sunat. Jangan pandang selain. Satu. Yang paling baik dia suruh bila kita nak semayang, jangan semayang di tengah-tengah. Dia suruh cari satrah, cari dinding, cari tepi tiang. Kalau kita main sunat, tepi tiang jangan betul-betul menghadap ke tiang. Jangan betul-betul menghadap ke tiang. Kalau tiang macam ni, tiang ni, kita nak masuk masjid, kita duduk gini, sengit sikit pada tiang. Jangan betul-betul tiang, tak kena. Gini. Ataupun gini.
Nah itu. Jangan sama dengan tiang. Kalau kita nak pergi tiang. Ataupun kita rapat ke dinding. Ataupun kita terus ke depan ada dinding. Supaya di depan kita itu tak banyak sangat benda. Tak ada. Sebab jauh banyak apa? Jauh pandangan banyak apa orang Melayu sebut tu? Jauh perjalanan apa semua. Maknanya banyak benda kita tengok, banyak benda kita fikir. Macam saya pekat tuan-tuan sekalian ni. Saya tak fikir banyak sebab banyak kau duk dengar saya ceramah ya. Senanglah. Tapi kalau kawan tu sembang tu, kawan sembang tu, dia jadi kepala saya jadi banyak lah. Tu saja kekah kadang tu. Dia jadi banyak sebab saya tengok banyak benda. Mun pagi. Itu. Sama juga dalam sembahyang. Dalam sembahyang, kita elakkan tengok banyak benda. Jadi antaranya ialah tengok tempat sujud. Sebab tu kalau tengok sejadah lah, yang paling baik tu sejadah yang kosong. Kita kira orang nak jual ni, dia nak buat bagi lawa, kita beli sejadah lawa. Tanya hang beli di mana sejadah ni lawa sangat? Ada. Jadi kalau kita tengok sejadah tu pula ada berbelit-belit kau ni puting-puting kau ni apa semua. Lebih baik kosong. Mungkin tuan-tuan mungkin tak pernah kau nak jumpa Tuan Aziz, Allah yarham. Saya alhamdulillah Allah Taala bagi banyak je masa dia. Dia bila dia semayang, orang bagi sejadah. Dia akan kali sejadah tu kat belakang. Dia akan selalu jadah tu kat belakang. Kalau pergi di masjid dia pun sejadah tu dia kali kat belakang. Dia kali kat belakang. Ada. Semua dia sejadah dia kali kat belakang. Sebab dia tak suka sejadah dia ni ada kala-kala ada apa semua tak suka. Dia suka kosong. Ada. Sebab dia nak tengok di depan tu kosong. Itu. Jadi masalah kita pula sekarang. Kita ni semayang tengok di depan. Kadang-kadang ialah dia tunduk je. Tak tunduk ada dia jengok tengok di atas pula. Dia masjid pula, depan pula letak TV. Buh TV, ada gambar Ustaz Anwar, ada forum, ada ceramah, ada program ceramah. Keluar pihak, keluar kuno, keluar ni. Cerita ni. Dia tengok lah tu. Lahor. Ada. Mereka kira canggih. Buh TV besar pula tu. Pihak ni. Duk tengok keling. Tengok. Lepas tu fikir pula keling. Walaupun tengok sat-sat. Saya rasa bubuh TV yang besar-besar depan ni. Waktu semayang berjalan TV tu. Merugikan. Allah tak belakang-belakang pun di depan masa apa. Lagi masa wirid. Lagi pun. Malam ni Ustaz Mutalib. Malam ni Ustaz tak main kosong. Malam baca Yasin. Wirid apa? Saya tak tahu. Ada. Sebab kita kira canggih je. Kira canggih. Sepatutnya tak boleh letak TV tu di depan. Tak boleh. Masa biar kita depan kita kosong. Tak ada benda lain yang mengganggu kita. TV sangat mengganggu. Kena pula dia buat. Pandai pula dia buat kelap. Pecah itu. Sambung. Seronok tengok je tu. Prak. Mari pula semua tu. Tu semua kabut kepala otak semua. Nada. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang mukmin yang adalah mereka itu khusyuk. Maksudnya khusyuk tu nombor satu. Ada pula orang kata kita ni kalau khusyuk ada apa benda pun kita tak ingat kita tumpu. Boleh kalau tu. Kalau boleh sungguh tak apa sebab taraf kita bukan macam para sahabat. Sahabat-sahabat dulu bila mereka semayang, mereka tak dengar apa tau. Sebab khusyuk betul, tak dengar apa. Bising pun tak dengar. Suara pun tak dengar. Anak kriya pun tak dengar. Dia pesan pula anak, masa aku semayang apa nak bising-bising aku takkan dengar. Sebab sepenuh hati tumpulah semayang sampai tak dengar bunyi-bunyian. Kita dengar, mana tak dengar. Tengah semayang bunyi telefon dengar. Dulu tak dengar. Sebab tu kita kena jaga. Dulu sakat dia buat khak je di depan tu. Sebab tu masjid ni depan tu sepatut masalah ni kena plain, tak ada apa. Tengah tu khak pun tak bagi tulis. Kadang-kadang dia tulis khak tu dia tulis khak tentang faham lah. Alif kepala fa, ekor fa duk tang ni. Dia pusing pula kepala ra duk ni. Dia pusing orang-orang khak kan. Tangan saya tak seni dulu belajar tak jadi. Jadi dia semayang tak tahu dia tulis apa. Dia tengok, tak ni ekor fa. Tak ni kepala ya. Tadi sampai kesudah semayang dia kira tu. Ada.
Boh. Sebab itu kena apa dia ni? Kena tumpu semayang ni, kena tumpu. Umpamanya. Maksudnya jangan ganggu-ganggu jangan. Semua. Faham tak? Jadi sebab tu dia akhirnya sebab tu dia suruh kita tengok tempat sujud supaya pandangan kita tak jauh. Yalah kadang-kadang kita terkeling juga. Keling mana tak keling tengah semayang. Keling TV tu pula. Dia bukan siap tulis gambar ustaz dah ada pula. Kau duk baca lah semayang. Sedar bagi salam. Esok main semayang pula. Sedar bagi salam. Esok main semayang. Sedar bagi salam. Tak ada apa semayang. Semayang tak ada apa. Masjid-masjid patutnya kena ambil perhatian lah. Orang panggil. Ada masjid yang dia apa dia? Dia boleh ejahkan waktu semayang dia tulis solat. Apa semua tu. Kadang-kadang ejah seperti miring ke. Benda je manusia ejah. Tak? Itu. Baik, itu kosonglah. Sebab itu pada hujung hadis ini ada yang dinyatakan baginda. Betul. Yang keempat membaca doa iftitah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard ila qalil minal muslimin. Allahumma antal mulk, Allahumma antal maliku, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, hingga akhir. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda biasanya apabila berdiri hendak mengerjakan sembahyang, ia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hingga akhir bacaannya, minal muslimin. Allahumma antal mulk, la ilaha illa anta rabbi wa inna abduk. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Banyak lagi hadis-hadis menerangkan doa iftitah dengan lafaz yang berlainan. Dia kata doa iftitah ni macam-macam lafaz berlainan, macam tahiyat jugalah. Kita dengar orang lain baca agak berbeza sikit dengan kita kerana berbagai-bagai lafaz iftitah. Itu. Alim ulama dalam mazhab Syafi'i memilih doa iftitah seperti berikut. Hak ni ulama-ulama kita ajak, bahkan daripada kecil-kecil dulu pun kita baca tahiyat macam tu. Kecil-kecil dulu pun kita baca iftitah macam tu. Cuma kalau kita tua-tua ni rajin hafal iftitah dengan kafiat dan cara baca yang berbeza sikit, yang kita dah baca lama dah, asalkan benda tu ada tempat ambilan dia, siapa? Ada. Itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu kita nak baca. Allahu akbar, Allah yang besar akan sembah besar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan diri aku bagi yang menjadi tujuh lapis langit dan bumi. Siapa dia? Allah. Hanifan muslimah, saya ni orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang musyrikin. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, ibadat aku. Nusuki ni ibadat, ada kata ibadat haji, nusuki. Sebab tu kalau kita pergi kursus haji dia panggil apa? Manasik haji. Ada manasik. Manasik tu inna salati wa nusuki. Nusuk, batu haji panggil nusuk. Itu. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadah hajiku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, aku tidak syirik baginya, wa bizaika umirtu, itu disuruh, wa ana minal muslimin, saya orang Islam. Itu makna dia. Tu makna sudah baca dah tadi. Tengok doa iftitah ini sunat dibaca sesudah takbiratul ihram dalam sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat kecuali sembahyang jenazah. Iftitah ni sunat baca. Makna tu saya baca dah tadi. Dia bawah pada makna sunat. Itu. Sunat baca semua dalam sembahyang kita kecuali beberapa tempat tak payah baca iftitah. Sembahyang apa tak baca iftitah? Beberapa tempat. Yang pertama, sembahyang mayat tak ada iftitah. Yang kedua, tak baca iftitah. Yang kedua tak baca iftitah. Jamaah mayat. Yang kedua, siapa boleh jawab?
Yang pertama mayat, yang kedua jawablah Ustaz, salah pun tak apa. Saya ajak belum penat sikit hari ni, nak berhenti awal. Pertama mayat, kedua ramai-ramai seorang pun tak mau jawab. Mayat apa? Tak baca cerita. Kena baca insya-Allah khairi, kena jerekah kot. Yang kedua sembahyang orang masbuk, tak baca cerita. Betul tak? Masbuk baca cerita pasal apa? Masbuk baca terus. Pada yang pertama main mayat, yang kedua mayat masbuk. Masbuk tak ada baca cerita dah, masuk-masuk baca terus. Kalau baca cerita jadi macam mana? Kalau baca cerita saya merokok, dia tak boleh rokok lagi. Pasal apa yang hampir baca cerita? Anda boleh rokok lagi. Kena baca Fatihah kadar mana hang baca cerita. Betul tak? Ingat dah. Bukan tak tahu. Nak kata apa tu tak teringat. Itu. Mayat-mayat tak cerita, yang kedua semayang masbuk lah, orang masbuk. Orang masbuk tak baca cerita. Boleh dah? Bagi. Kita tanya, kita jawab. Pihak banyak mereka. Bagi. Baik. Kandungannya ialah berdoa iftitah ini sunat dibaca sesudah takbiratan dan sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat kecuali sembahyang jenazah. Main sunat apa? Sunat baca iftitah. Ada sunat main iftitah. Main sunat baca iftitah, sunat baca surah sama aja. Sematut main sunat ba'diyah qabliyah pun. Cuma malaslah nak baca habis sunat. Kandungan ialah memuji Allah Azza wa Jalla dan mengakui kalimahnya, kelemahan diri sendiri serta berserah bulat-bulat kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu doa iftitah ini hendaklah dibaca dengan sepenuh hati dan ikhlas serta dipahami maksudnya. Jadilah satu dulu membaca auzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya apa? Kalau tak mau tanya, saya nak tanya. Nak tanya apa? Kalau kita masuk masjid, kita naik bas, dah dijanji nak tanya, saya tanya sungguh. Mana ni? Baik, kita main satu van tinggal kat masjid. Sampai-sampai tu imam dah rakaat 3 dah. Main asar. Ada? Main asar. Panggil. Kita ada 2 pilihan. Sebab kita pun satu van. Tu imam pun ada, boleh jadi imam. Kita pun masuklah masjid satu van. Panggil. Satu van. Kita ada 2 pilihan. Sama ada semua pergi ikut tu imam tadi dan satu rakaat lagi. Ataupun kita tunggu tu imam tu bagi salam, kita buat jemaah lain. Hak mana afdal? Jawablah, ada orang tu tanya. Hak mana afdal? Ikut imam. Ikut imam rakaat tu afdal. Betul? Pakai teka ke tetap mengaji? Tetap mengaji kitab ke tetap pakai teka? Ni bukan teka-teki tau. Faham dah soalan saya? Bukan jamak, bukan apa. Kita baru sampai. Satu kereta dengan anak pinak kita, menantu pun ada, menantu tu start sikit lah. Faham? Naiklah satu kereta. Sampailah di masjid. Tengok bila kita masuk dalam masjid, tu imam rakaat yang ketiga dah. Kita ikut tu imam tu. Ada? Ataupun kita tunggulah begitu imam tu bagi salam, lagi kita jemaah lain sebab kita dapat 4 jemaah, yang ni dapat 1 saja. Mana afdal? Jawab dua-dua, mesti salah satu kena. Dalam kitab sebut, masuk kitab Fara' Masail sebut, yang afdalnya tunggu tu imam tu bagi habis, bagi salam, kamu jemaah. Jangan jemaah masa tu imam tu duk ada. Ini mana-mana pun boleh. Ikut terus pun tak apa. Tak ada. Tapi kalau tahu hukum fiqh yang mana afdal, tak apalah. Dia pun dah 3 rakaat dah. Sekejap dia nak sudah apa semua dah. Kita tunggu saat. Dia bagi salam, kita qomat berjemaah. Tak apa. Itu lebih afdal daripada kita ikut yang nak last ni dah. Tak ada. Kalau tanya afdal, yang mana afdal? Tak ada. Itu.
Kalau nak ikut mana-mana pun boleh. Tak? Ni kita nak tayang mana afdal. Sebab tok imam tu dah nak sudah dah. Faham tak? Kita pun ada boleh jadi tok imam. Apa semua. Tak apa tunggu. Buat jemaah dah. Itu afdal. Nah jadilah. Setiap hari saya tanya. Setiap minggu saya tanya satu soalan. Habis tak ada apa dah. Jadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. اللهم إنا نسألك علوما نافعة وأرزاقا واسعة عملا صالحا سعادة دارا حسن خاتم فارزقهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.